di mana kita dapat baru. Dari situlah kita akan dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu ingin mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti tidak akan terhitung betapa luasnya, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih lagi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang pertama, yaitu sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah beliau, ni'matani ma kharaja li kulli mawjudin anhuma wa la budda li kulli mukawwinin minhuma, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Beliau dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terpisah daripada setiap umat manusia. Dan kedua-dua nikmat ini pula sudah barang tentulah akan senantiasa berada bersama dengan para manusia ini sehingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama nikmatul ijad dan yang kedua nikmatul imdad. Kita telah melalui fasa yang pertama di dalam kehidupan kita, yaitu fasa nikmatul ijad. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ruh kita di dalam janin, semasa kita berada di alam janin lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan memberikan kepada kita untuk nikmatnya yang pertama, iaitu nikmatul ijad. Nikmat Allah taala menciptakan kita. Apabila manusia ini lahir, keluar daripada perut ibunya, berpindah daripada nikmatul ijad itu, kata ulama, kita akan pergi kepada nikmatul imdad. Orang yang paling bergembira ketika kita dilahirkan sudah barang tentulah ibu dan bapa kita, kerana mereka telah begitu lama bersabar untuk mendapatkan, merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama ini. Apabila Allah taala anugerahkan nikmat ini, campakkan nikmat ini dalam kategori kita ketika berada di alam janin itu, keluarga kita, Allah taala bekalkan satu nikmat yang kita namakan sebagai nikmatul imdad. Setiap daripada kita adalah ibu dan bapa. Kita merasai bagaimana kita merasai derita anak kita yang keluar, betapa susahnya isteri kita melahirkan anak kita. Bila lahir anak kita ke dunia lagi sama, perasaan yang sama, kegelisahan kita, kegusaran kita sekali lagi menderitai kita. Kita tidak pasti sama ada anak yang dilahirkan oleh isteri kita ini mampu untuk berjalan, mampu untuk bercakap, mampu untuk mendengar, mampu untuk itu, untuk ini dan segala-galanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membekalkan nikmat ini pada alam azali lagi. Kalaulah ijad telah diberikan, maka yang kedua Allah taala memberikan imdad. Kita tidak pasti anak kita mampu berjalan ataupun tidak, tetapi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana majoriti anak yang dilahirkan di muka dunia pada hari ini, kegagalan nisbah kecacatan di dalam kelahiran itu adalah terlampau sedikit. Majoritinya anak tersebut adalah mampu untuk bersifat secara sifat yang normal, mampu bercakap, berkata-kata, berjalan dan segala-galanya. Maka itulah yang kita kategorikan sebagai nikmatul ijad. Dan kalau kita umpamakan seandainya dalam kehidupan kita seharian pada hari ini, mungkin kita boleh umpamakan TNB. Apabila kita buat surau ini ataupun buat rumah, kita mohon kepada TNB, kita bayar wang deposit untuk masukkan meter dan sebagainya. Kalaulah seandainya lampu dipasang, kipas dipasang, segala-gala peralatan elektrik dipasang di rumah kita, tetapi TNB belum lagi memasukkan meter, deposit pun kita letak, tetapi dia belum pasang meter, maka kita tidak akan merasai nikmat bagaimana kipas berpusing, bagaimana lampu itu mencerahi rumah kita untuk kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala membawakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada hari ini. Sejauh mana kita sebagai umat Islam pada hari ini untuk memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan arti kata yang sebenarnya. Karena apa yang berlaku pada hari ini adalah rupanya kita kepada nikmat besar Allah
Subhanahu wa taala ini. Dan insyaallah berkisarkan kepada nikmat inilah yang akan saya lontarkan sebagai sedikit pengisian maklumat kepada tuan-tuan dan juga pada diri saya sebagai intan pada diri saya. Nak cakap lebih-lebih, nak terlampau detail saya pun taklah banyak sangat ilmu sekadar mana sesuai dengan kuliah subuh ini dan suasana yang hening ini untuk kita muhasabah diri kita, lihat balik sejauh manakah iman kita pada hari ini. Adakah iman kita itu semakin bertambah ataupun iman kita pada hari ini 19 hari bulan 2 ini iman kita berada di awang-awang yang tak pasti. Sama ada dia berada di tahap yang meninggi ataupun di tahap yang mundur, kita tidak pasti. Maka itu adalah kerja kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita selalu sebut di dalam salat kita dalam istilah yang kita namakan sebagai doa al-iftitah ataupun doa at-tawajjuh. Setiap kali kita mengangkat takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada satu sunat yang kita namakan sebagai sunat muakkad untuk kita membaca sunat ab'ad untuk kita baca doa at-tawajjuh ini. Dengan arti kata kalau kita tinggal doa at-tawajjuh itu kita tidak diminta untuk digantikan dengan sujud sahwi. Mengapakah Nabi SAW ataupun di dalam fiqh mengajarkan kepada kita doa tawajjuh itu? Kita namakan tawajjuh, kita namakan iftitah, doa tahiyat dan sebagainya, namakanlah apa sahaja. Tetapi kalau kita lihat maksud di sebalik doa tawajjuh itu adalah menggambarkan kepada kita tentang cita rasa yang sebenarnya yang perlu ada pada setiap muslimin dan muslimat, yang perlu ada dalam setiap individu muslim pada hari ini. Hatta disebut dalam fiqh doa tawajjuh itu tidak boleh ditinggalkan di dalam apa keadaan sekalipun. Sekiranya salat yang kita masuk itu kita berkeyakinan kita akan mampu mendapat satu rakaat bersama dengan imam, maka kita tidak boleh untuk meninggalkan doa tawajjuh itu dengan syarat-syaratnya, dengan begini dan sebagainya seperti mana yang disebut di dalam fiqh. Mengapakah fiqh menyebut sampai kepada tahap itu, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana nak mengingatkan kita di dalam doa at-tawajjuh itu mempunyai suatu imbasan, mempunyai suatu ayat yang sepatutnya ayat itulah yang kita terapkan di dalam jiwa kita untuk melatih, untuk menyantun rohani kita menjadi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala rakamkan sebahagian daripada doa at-tawajjuh itu berada di dalam surah Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam doa tawajjuh kita baca wa ana minal muslimin. Tetapi di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala sebut wa ana awwalul muslimin. Qul aghayra Allahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Allah taala sambung lagi selepas ayat itu dan ayat yang selepasnya, qul aghayra Allahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Baik. Muslimin dan muslimat, apa maknanya? Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad. Bila perintah kepada Nabi Muhammad, kalau itu bukan dalam kategori disebut sebagai kategori ikhtisas khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, maknanya kita juga diminta untuk membaca benda yang sama. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita baca dalam surah doa at-tawajjuh itu. Kita sebut setiap hari kita solat. Kalau kita solat 5 kali sehari, solat fardu kita semata-mata, ataupun kalau kita orang surau ni sudah barang tentulah solat kita akan bertambah daripada 5 kali, akan jadi lebih. Dengan solat sunat kita, dengan solat itu, solat ini dan sebagainya. Jadi berapa kali kalau kita lihat balik, kita terapkan pembacaan, kita membaca doa tawajjuh ini, tetapi fahamkah kita apakah maksud di sebalik arti kata doa at-tawajjuh ini? Bila kita sebut di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, inna salati, salat aku, nusuki, ibadat aku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku, mati aku, semuanya adalah untuk apa? Lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat itulah yang kita baca, lam di situ adalah lam lil milki. Lam milki ini maksudnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan bukan milik kita.
kita lakukan ini adalah sebagai satu rasid, sebagai satu yang kita istilahkan ini sebagai fixed deposit kita. Kalau kita simpan duit di bank, maka itulah sebagai fixed deposit kita yang akan kita guna untuk hari tua kita. Sama ada KWSP kita dan sebagainya. Bila kita nak guna ini semua untuk kita mendapat balasan, inda maq'adi sidqin 'inda malikin muntabir, untuk kita dapat balasan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tergolong daripada golongan yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat tersebut dengan perkataan inna salati? Karena nak menggambarkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, salat kita itu adalah merupakan tiang agama. Bila sebut kepada tiang agama, ibadat yang lain itu semuanya akan bersandarkan kepada salat tersebut. Kalau tidak sempurna salat kita, maka sudah barang tentulah kesempurnaan amalan itu tidak akan bertunjangkan seandainya tidak terletak kepada salat yang benar. Dan hatta itulah yang kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Amalan yang pertama sekali dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah salat itu sendiri. Seandainya salat yang rukun, yang fardu itu tidak sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan meminta untuk dihadirkan salat-salat sunat yang lain. Seandainya salat sunat yang lain itu ada, maka ibadat salat sunat yang lain itu akan menampung segala amalan kefarduan itu yang masih tidak sempurna, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diasingkan, maka layaklah orang itu untuk pergi kepada ibadat yang lain, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi seandainya ibadat salat yang fardu tidak sempurna, ibadat salat yang sunat tidak sempurna, bagaimana untuk kita nak settle amalan kita yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan pula dalam ibadat yang kedua, nusuki, ibadat yang lain. Karena nak menggambarkan kita ibadat yang lain itu bertunjangkan kepada salat kita. Settle salat kita, baru pergilah kepada ibadat yang lain. Apabila kita bangun dalam salat kita, kita tak sebut dalam salat kita hari ini orang kita kata iqamatus salat. Atau kita terjemah dalam bahasa Melayu pun kita kata mendirikan salat. Kita tak menggunakan istilah mendirikan salat itu dengan perkataan yang lain, karena nak menggambarkan kepada kita berdiri itu adalah seolah-olah sebagaimana tertegaknya tiang. Kalau kita salat dalam keadaan kita duduk, kita tidak akan merasai nikmat sebagaimana kita berdiri betul. Maka daripada situlah ulama memberikan definisi, kalau kita baca dalam fiqh, betapa detailnya cara untuk melaksanakan salat. Hatta kalaulah tuan-tuan dan puan belajar kitab kuning, kitab yang berkaitan dengan ahkamul ibadah ini, di mana-mana dengan tubuh, di pondok dan sebagainya, benda inilah yang akan dikhatam secara lugas. Sampai kitab itu kadang lelai, tapi macam tak habis lagi. Sebab apa? Nak menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kehidupan salat ini di dalam amalan kita sehari-hari. Itu adalah merupakan teras dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya kita tidak memberikan perhatian dalam konteks tersebut, kita tidak tahu hukum hikamnya dan sebagainya, bagaimana kita cuba nak meletakkan, nak mengikatkan ibadat kita yang lain bertunjangkan kepada salat kita. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan nusuki. Perkataan nusuk itu kalau kita buka, nusuk itu lebih kepada bermaksud ibadat haji. Tetapi kata ulama, nusuk itu diambil daripada perkataan nasikah. Nasikah itu bermaksud dalam bahasa Arab adalah perak. Kalau diambil daripada logam perak itu, kalau diambil daripada tempat asalnya. Bila perak dikeluarkan, yang lekat di perak tersebut adalah batu, kerikil dan segala-galanya, benda-benda yang tidak bersifat perak secara total. Lalu perak mentah ini dibawa kepada penempah, dibawa kepada tukang untuk dikeluarkan agar dapatkan perak yang asli itu. Amalan itulah yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai nasikah. Maknanya apa? Allah Ta'ala nak menggambarkan kita, salat itu adalah merupakan tiang, dan amalan-amalan ibadat kita yang lain itu, apabila salat kita sempurna, seolah-olah ibadat kita yang sempurna tadi akan mampu untuk menarik sebagaimana kekuatan yang ada kepada magnet. Kalau kesempurnaan salat kita itu wujud, maka magnet kita kuat, dia akan menarik setiap amalan ibadat kita dalam kategori dia ditumpah, dalam kategori dia telah dibersihkan, dicerna dengan sebegitu baik sehingga melekat kepada tiang agama kita itu tadi. Maka daripada situlah akan timbul mukmin yang sejati. Kalau tidak, sudah
orang tentu tidak akan berlaku proses itu. Jadi berbalik kepada persoalan salat tadi, persoalan nusuk tadi yang kita berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah lagi apa tadi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup kita, mati kita semuanya adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata hidup dan mati kita ini, kita kena faham. Kita, salat kita, ibadat kita yang lain mungkin dah sempurna, tetapi di dalam hidup dan kematian kita, adakah sebagaimana sesempurna mungkin kita lakukan amal ibadat salat kita? Hari ini orang hidup banyak mengikut kepada hawa nafsu. Hidup bagaimana untuk nak mengkayakan diri sendiri. Hidup bagaimana untuk nak mendapatkan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan erti kata tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hidup kita hanya atas kadar untuk hanya mengisi ruang kehidupan kita yang sekali sahaja dalam usia kita pada hari ini, maka itu tidak akan memberikan apa-apa nikmat, tidak akan memberikan apa-apa kesan dalam kehidupan kita. Seandainya ibadat kita, salat kita, segala-gala amalan kita itu tadi tidak membantu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula Allah Taala sebut wa mamati, kematian kita. Kita semua tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya persiapan kita untuk kematian kita hanyalah dengan kemewahan dunia yang akan kita tinggalkan untuk anak isteri kita nanti, segala-galanya yang kita tinggalkan untuk pewaris kita nanti yang akan mewarisi kita, adakah itu persediaan untuk kita mati? Hari ini yang berlaku dalam masyarakat kita, berlaku dalam kelompok kita yang kecil ini. Kalaulah kita lihatlah satu sudut yang begitu ringkas, apabila si mati meninggalkan harta dan harta itu dibahagikan 4 generasi, 5, 6 generasi tak selesai. Berapa banyak harta yang tertangguh pada hari ini. Kenapa? Kerana matlamat hidup kita tidak jelas. Bila matlamat hidup kita jelas, kita akan mempraktikkan kehidupan Nabi SAW. Bukanlah maknanya saya nak kata kalau nak mati, tuan-tuan nak mati, habis dahulu, wakafkan dahulu, berikan harta tuan-tuan kepada surah As-Sabah ini, wasiat cepat-cepat. Bukan itu maknanya. Maknanya yang kita kena faham di situ adalah cara bagaimana kita dapat melaksanakan tuntutan kehidupan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Anak isteri kita tidak berkelahi disebabkan harta. Tapi itu yang berlaku di dalam masyarakat Melayu kita. Bahkan saya rasa perlu kepada kita untuk kita fokus kembali di dalam persoalan harta ini dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana kita hari ini hidup, kita hanya nampak harta di hadapan kita semata-mata. Setiap orang beranggapan pada hari ini rezeki yang dia dapat pada hari ini, besoknya mestilah bertambah daripada apa yang dia dapat pada hari ini. Itu kehidupan kita, lumrah kehidupan kita. Tapi sudarkah kita, kadang bila kita balik ke kampung, saya balik ke kampung, bila musim durian, kawan-kawan ajak jom apa ustaz pergi makan durian, ada durian pusaka. Kita pergi lagi ke kawan-kawan ini, pokok durian yang begitu besar, usia dia hampir ratusan tahun, dan pokok itu dinamakan sebagai pokok pusaka. Kalaulah seandainya pokok tersebut pokok pusaka, hak milik siapa? Persoalannya. Kalau anak balik kampung, dia ajak kawan, sepupu balik kampung ajak kawan, pak saudara balik kampung ajak kawan, semua nak pergi makan pokok pusaka, durian yang dilahirkan dari yang dibawa oleh pokok pusaka tadi. Hak milik siapa? Itu maknanya pemilikan yang tidak jelas di dalam Islam. Bila pemilikan yang tidak jelas di dalam Islam, pokok itu menghasilkan buah, buah itu menghasilkan harta, menjana, wang ringgit dan sebagainya, maka itulah yang perlu dikembalikan kepada pewarisnya. Kalau kita beranggapan harta pusaka ini semua orang boleh guna, maknanya itu tidak settle dalam kehidupan ibadat kita, mati kita itu. Kita berada dalam alam kubur kita, harta itu tidak sampai kepada orang yang berhak. Sedangkan kita dalam Islam, benda ini dikategorikan secara detail. Kalau seorang bapa mati, tinggal anak berapa orang, tinggal isteri berapa orang, harta ini akan kembali kepada siapa? Mengapa kita asingkan pokok yang sepohon ini, kita jadikan sebagai pusaka untuk tok nenek, semua boleh makan? Adakah itu pembahagian yang cara yang sebaiknya perlu dilakukan dalam Islam? Kena diwariskan kepada orang yang berhak untuk dapatkan itu, kemudian terpulang kepada dia. Kalau dia nak izinkan semua anak cucu makan, 6 generasi, 7 generasi makan, tidak menjadi masalahnya. Tetapi asasnya mesti kena kembali kepada orang yang berhak untuk menerimanya.
Tapi itu mentaliti yang berlaku dalam masyarakat Melayu kita, tuan-tuan. Itu baru bincang dalam harta pusaka, dalam kategori pokok durian. Tak bincang lagi rumah pusaka. Rumah pusaka kita macam rumah pusaka adik kita, macam rumah pusaka saudara-mara kita. Tidak kembali kepada selayaknya untuk orang yang berhak untuk mendapat. Sedangkan kita baca dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengaku hak milik itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya hak milik Allah Subhanahu wa taala, kena settle sesama kita. Kalau tidak settle sesama kita, hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala mudah. Allah Ta'ala berhak untuk nak mengampunkan sesiapa, untuk nak mengazab sesiapa. Hak sesama Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tetapi kalau hak sesama manusia itu yang berat. Itu yang perlu kita berikan perhatian yang sewajarnya. Kalau kita lah mendefinisikan diri kita sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita memahami ayat yang kita baca dalam doa tawajuh itu menjurus ke arah itu. Tapi kalaulah hanya sekadar kita baca rutin semata-mata, hanyalah untuk dapat sunat semata-mata, itu yang kita dapat. Kita tidak akan merasai kenikmatan bagaimana ayat yang kita baca itu mencerminkan, menyantuni rohani kita dalam kehidupan kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, lillahi rabbil alamin, itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Kemudian kita sebut lagi, la syarikalahu wa bidzalika umirtu. Apa yang kita lakukan itu adalah konsep yang berasaskan bukan bersifat kepada syirik. Syirik ini boleh berlaku di dalam ibadah, syirik ini boleh berlaku di dalam kehidupan, hatta syirik ini boleh berlaku di dalam kematian manusia itu sendiri. Bila kita sebut dalam bab syirik ini, bila kita lakukan salat itu, bagaimana syirik ini boleh datang dalam salat kita? Itu persoalannya. Pelik kita kalau kita dengar dalam salat pun ada syirik. Sedangkan kita laksanakan salat ini adalah hak mutlak, ibadat asas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadat lain semua masuk di dalam solat kita. Tetapi di dalam itu kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai unsur syirik. Di mana unsur syirik tersebut? Seandainya solat yang kita laksanakan itu adalah solat yang bersifat riya. Kita hadir dalam majlis ilmu sebagai contoh, hadir ke surau, hadir ke masjid itu, masjid ini dan sebagainya, untuk nak menampakkan kita, katalah sebagai contoh, saya tidak nak mengatakan kepada mana-mana pihak, tetapi perumpamaan itulah yang lebih tepat pada hari ini. Lebih-lebih lagi musim kita hari ini, musim dah dekat pilihan raya, musim di mana orang bekerja untuk nak menjadi calon. Kalau ada muka masyarakat, maka inilah peluang untuk menghampirkan diri ke surau, menghampirkan diri ke rumah Allah, menghampirkan diri dalam masyarakat dan sebagainya. Kalaulah niatnya itu hanyalah untuk meraih sokongan, sebab pilihan raya dah dekat, bendera telah dilekatkan di rata jalan begitu begini dan sebagainya, maka daripada situlah akan timbulnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu, akan menimbulkan unsur keriakan tadi. Kita jangan kata, oh ini sebab dia nak jadi calon pilihan raya, kita orang kampung ini, orang taman ini tak ada kena-mengena dengan pilihan raya. Silap kita tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali disebabkan dia menanglah kita akan naik jadi pengurusi surau, disebabkan dia menanglah kita akan naik jadi pengurusi JKK. Semua itu adalah paket rapat dalam kehidupan kita seharian. Tetapi seandainya kita telah menjadi ahli jemaah surau, telah menjadi ahli jemaah masjid, maka itulah yang terbaiknya kepada kita. Sebab kita telah ditarbiyahkan begitu lama cara yang begitu tepat. Maka di sana ada riya di dalam ibadat kita. Kalau kita buat benda kerana manusia, maka di situlah akan melahirkan syirik kita dalam ibadat kita tadi. Wa bizalika la syarikalah. Apa lagi? La lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Taala sebut dalam Al-Quran wa ana awwalul muslimin. Tapi dalam doa yang kita baca wa ana minal muslimin memberikan makna yang sama. Tetapi ta'bir Al-Quranul Karim itu lebih tepat, lebih kuat, lebih mantap berbanding dengan apa yang kita baca di dalam salat kita. Kenapa? Bila Allah Subhanahu wa taala sebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan, saya dan tuan-tuan semua diperintahkan untuk nak melaksanakan cita rasa yang sama dalam kategori 4 tadi. Salat kita, keseluruhan amal ibadat kita, hidup kita, mati kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana orang lain.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu, itulah yang kita diperintah pun oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana awwalul muslimin. Doa ini adalah doa yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim, akulah orang yang pertama sekali Islam. Allah Taala sebut perkataan awwal, tapi disebabkan kita bukan Nabi Ibrahim. Dalam Quran yang dalam doa iftitah itu kita baca minal muslimin, kita adalah umat kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita sebut awwalul muslimin pun tidak salah, minal muslimin pun tidak salah, kedua-duanya tepat. Tetapi Allah Ta'ala nak gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala mencerna Nabi Allah Ibrahim yang diistilahkan sebagai awwalul muslimin tadi, orang yang pertama tadi dalam Islam. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Maksudnya di situ Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, bila sebut kata wa ana awwalul muslimin, itu memberikan 3 maksud yang kita kena faham. Kalau ada 3 maksud ini dalam jiwa kita, barulah kita telah menjiwai Islam yang sebenar. Yang pertama, kita terima itu sebagai satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu perintah Allah. Ibadat kita yang lain itu perintah Allah. Allah Ta'ala minta untuk kita laksanakan salat berjemaah walaupun tidak wajib, kita kena andaikan itu adalah perintah Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh siapa nama sahabat tersebut, saya lupa nama dia. Sebagaimana yang walaupun hadis itu adalah hadis yang kita gunakan dalam umumnya, kita gunakan sebagai fadilat melaksanakan salat tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi kata salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kalau nak melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kena berada di belakang Nabi. Kalau berada di belakang Nabi, maknanya salat itu adalah salat jemaah. Jadi kalau tuntutan itu yang kita lakukan, maknanya kita terima salat jemaah itu dan kita jadikan salat jemaah itu sebagai satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kena ada iltizam kita dalam maksud awwalul muslimin itu. Apa makna iltizam kita? Kalau kita terima itu sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita untuk kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita? Kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut sebagai iltizam. Seorang Arabi datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, ya Rasulullah, awsini fa awjiz. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat dengan syarat wasiat yang kamu nak sampaikan kepada aku mestilah ringkas dan padat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah summa istaqim. Kata dia, cukuplah kamu kata aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan aku beristiqamah dengan keimanan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si Arabi ini bila dengar Nabi sebut 2 perkataan ini, 2 perkataan ini, sedangkan dia dah sebut syarat fa'aujiz. Kalau Rasulullah, aku minta wasiat dengan syarat wasiat tersebut bagi ringkas. Kalau kamu bagi 2 ya Rasulullah, aku nak 1 sahaja. Lalu apa kata Rasulullah? Dahlah bagi 2 yang tak berapa banyak ini. Qul amantu billah, beriman kepada Allah Ta'ala, istiqamah. Lalu apa kata Nabi? Izan fal halal. Kalaulah kamu minta aku nak bagi ringkas lagi, kata Rasulullah, tunggulah kemusnahan kamu besok. Ini besar tuan-tuan, berat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita terima Islam itu sebagai satu agama, sebagai satu landasan kehidupan kita. Tetapi mengapakah kita tidak terima Islam itu sebagai iltizam kita, sebagai istiqamah kita dalam kehidupan kita seharian? Mengapakah kita berada di surau ini, kita boleh tangkap lentuk, kita boleh khusyuk, boleh melahirkan rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, boleh menitiskan air mata hatta apabila menceritakan sirah Nabi dan sebagainya. Tetapi bila kita keluar daripada surau, kita tergolong daripada golongan yang tidak bersifat dengan ciri mukmin yang sejati. Itu bersifat daripada iltizam kita. Mengapa Islam itu tidak boleh nak melahirkan perasaan istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kalaulah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berkisar kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin berada di bulan Maulud, jadi apalah salahnya, apalah kiranya kalau kita memperbanyakkan sejarah para nabi ini untuk kita nak mendidik jiwa kita, rohani kita ini nak menjadi seorang mukmin yang sejati. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tarbiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkisarkan kepada 4 faktor. Yang pertama, Allah Taala turunkan surah Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah
Allah Ta'ala turunkan perkataan Iqra itu adalah perkataan yang kita nak praktikkan keempat-empat faktor ini dalam kehidupan kita. Sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah, kita sebagai umat juga kita nak praktikkan benda yang sama. Perasaan proses Iqra itu Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW, dan itulah yang kita lakukan. Kita datang daripada jauh untuk kita nak menuntut ilmu. Kita dambakan ilmu, kita inginkan ilmu itu. Tetapi kita tidak hanya terhenti kepada perasaan konteks Iqra itu semata-mata. Allah Ta'ala tambahkan lagi selepas ayat Iqra itu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, wahai Muhammad, sampaikanlah mesej ini kepada rakan, kaulan, saudara kamu yang terdekat. Maka Nabi SAW dah dapat mesej Al-Quranul Karim ini tadi. Apa yang Nabi lakukan? Sampaikan pula kepada keluarga baginda, rakan terdekat baginda, kerana nak menceritakan kepada kita tentang istiqamah ini. Persoalan iltizam ini tadi. Kalau tidaklah Sayyidina Abdullah bin Umar tidak akan sebut. Kata Abdullah bin Umar, kami ni pada zaman Nabi SAW, iman ini masuk kepada kami sebelum daripada Al-Quran turun lagi. Tetapi kamu, maknanya Abdullah bin Umar sampaikan mesej ini kepada anak murid dia. Kata dia, kamu ini masalah kamu. Al-Quran itu sampai dahulu baru kamu beriman. Kita jangan kata ada Al-Quran, ada segala-galanya, masih tak beriman lagi. Duk nampak benda tersebut itu susah nak dengan kehidupan kita. Tapi para sahabat dahulu macam itu, tarbiyah yang dididik oleh Rasulullah. Kalau Al-Quran itu tidak turun 30 juzuk, mereka dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada tahap pemuncaknya. Kita yang 30 juzuk duduk termungkin di hadapan kita, segala-galanya ada di situ. Itu masih belum lagi untuk nak menggerakkan masyarakat kita untuk menjadi masyarakat Rabbani, masyarakat yang betul-betul cintakan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi proses yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang juga diterapkan kepada kita. Jadi mesej yang kita dapat ini mesti kita sampaikan. Bila kita sampaikan itu dalam erti kata kita cuba untuk nak mengembalikan bagaimana kita nak merealisasikan maklumat tersebut dalam jiwa kita. Kita bukan hanyalah mari menuntut ilmu ini, mari mendengar majlis ilmu ini hanyalah sekadar menambah halwa telinga, ataupun hanyalah sekadar daripada aku balik rumah letak kepala duduklah kat surau saja. At least dapatlah satu dua maklumat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi pada kita hari ini dalam masyarakat moden kita hari ini, majlis ilmu itu banyak. Kita pergi di mana-mana ada majlis ilmu, tetapi kita bimbang seandainya majlis ilmu kita ini bertukar seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, sayati zaman, akan datang satu masa pada hari kiamat, pada apa nama dekat dengan hari kiamat pula, kata Rasulullah, dalam masyarakat Islam ini kathirul khutabaihu, yang banyaknya adalah para penceramahnya begitu banyak, qalilul ulama'u, tetapi masalahnya sikitnya ulama di kalangan mereka. Ini yang kita rasa pada hari ini. Nak dapatkan penceramah petik jari pada hari ini cukup senang. Agak susah telefon, tuan nak berapa, saya advancekan dulu bayaran. Yang penting mari, sebab kita dah ada audiens nak dengar ceramah ini. Sampai kepada tahap itu, ada orang berceramah pada hari ini dia di-advancekan, masukkan beberapa dinar. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kita punya, nak keeping kita punya jumhur kita ini, audiens kita ini, kita dah buat mesej itu sebagainya. Itu yang berlaku pada kita hari ini. Tetapi dalam konteks bagaimana kita nak menjiwai mesej yang disampaikan, itu adalah persoalan yang besar. Saya tidak nak mengatakan kadang kita berlaku dalam satu benda yang tidak tepat berlaku pada masyarakat kita pada hari ini. Apabila golongan yang kita istilahkan untuk autoriti dalam agama, para ustaz, para guru dan sebagainya, mesej yang disampaikan di mimbar, mesej yang disampaikan di surau, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala adalah mesej yang mengajakkan manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi suatu benda yang tidak elok berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini apabila kita saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Apabila ustaz itu memberikan maklumat itu, bagi pula ustaz ini akan menidakkan apa yang disebutkan oleh ustaz itu. Tambah lagi serangan yang berlaku dalam YouTube, serangan yang berlaku disebabkan ada 2-3 orang yang menjadi pengikut kepada ustaz ini, sehinggalah berlaku saman menyamar. Tuan-tuan tak sedar itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Tidak pernah dalam sejarah umat Islam pada zaman ulama terdahulu berlakunya saman menyamar di antara ulama. Sebab apa? Kerana masing-masing yang mereka sampaikan itu lillahi ta'ala, bukan
kerana wang ringgit, bukan kerana untuk dia dapat pengaruh, bukan kerana untuk dia dapat pangkat profesor, doktor dan sebagainya, tapi disebabkan proses ilmu yang kita cerna pada hari ini berkisarkan kepada darjat, pangkat dan sebagainya, maka itulah yang berlaku. Hatta diceritakan dalam satu riwayat, kalau tuan-tuan baca, Imam Ahmad bin Hanbal apabila zaman Al-Ma'mun, beliau diseksa dengan begitu hebat. Cerita Mu'tazilah pada zaman fitnah Al-Mu'tazilah ini, semua umat ulama ahli sunnah pada waktu tersebut semua mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Yang hanya seorang saya lagi tak sebut Al-Quran itu sebagai makhluk adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dipanggil oleh khalifah, dia tak tegas mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullahil azal. Kalamullah yang azali memang adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam yang dicernakan bersifatkan makhluk. Ialah kalau yang tertulis di hadapan kita, memang kita tidak nafikan itu adalah makhluk, sebab ditulis oleh manusia. Tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal tak nak sebut, hatta Quran itu pun dia tak nak kata makhluk. Sebab apa? Wibawa seorang ulama ini. Seandainya Imam Ahmad bin Hanbal kata Al-Quran yang tertulis itu adalah makhluk, habis orang akan masuk dalam mazhab Mu'tazilah. Bila orang masuk dalam mazhab Mu'tazilah, kita kena faham tuan-tuan, pada waktu itu khalifah, ketua negara pada waktu itu, negara Islam pada waktu itu berada di Iraq sana, berada di Baghdad sana. Kalaulah katanya orang semua ikut Imam Ahmad, saya yakin dan saya percaya kita pada hari ini kita akan beriman dengan iman Mu'tazilah ini. Sebab apa? Sebab tidak ada mazhab, tidak ada lagi dalam ahlu sunnah wal jamaah ini, kalau tidak adanya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak adanya Al-Imam Asy'ari, dan tidak adanya Al-Imam Al-Maturidi dalam akidahnya, kita tidak ada mana lagi ikatan untuk kita bergantung dengan akidah kita, yang kita sebut akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah dan akidah salaf itu. Kesemuanya berkisarkan daripada imam yang tiga ini. Kalau Imam Ahmad terima itu sebagai Mu'tazilah, maka Mu'tazilah lah kita. Tapi sebab Imam Ahmad pertahankan, tak nak sebut benda tersebut, beliau diseksa. Bila beliau diseksa, akhir sekali, saya tak nak cerita panjang, kita pun masih terhad. Bila Imam Ahmad keluar daripada siksaan, disebat, dicabut kukunya, diseksa dengan begitu teruk pada zaman Mutawakkil, boleh keluar. Zaman Ma'mun boleh kena, zaman Mutawakkil boleh keluar. Bila keluar pada zaman Mutawakkil, Mutawakkil lepaskan dia tadi, maka berbondong-bondonglah umat manusia pergi untuk mengucapkan tahniah kepada Imam Ahmad, sebab terlepas daripada fitnah Mu'tazilah tadi. Lalu sahabat-sahabat Imam Ahmad yang besar ini duduk di sekeliling Imam Ahmad. Mereka memberikan suatu pendapat kepada Imam Ahmad. Dia berkata, wahai Tuan hamba, mengapakah Tuan tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada tangan, sebab Tuan dizalimi. Yang Tuan masuk dalam penjara ini adalah sebab Tuan dizalimi. Tuan tak buat dosa apa-apa pun. At least Tuan minta dekat Allah Subhanahu wa taala atas dasar Tuan dizalimi, untuk memohon, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ulama Mu'tazilah pada waktu itu, Ibnu Abi Zu'ab, kalau kita baca dalam sejarahnya, nama Ibnu Abi Zu'ab, minta agar Ibnu Abi Zu'ab ini ditergolongkan daripada golongan ahli neraka, ataupun didapatkan bencana kepada dia. Sebab memang Imam Ahmad tidak ada kekuatan, tidak ada tentera dan sebagainya. Lalu apa jawab Imam Ahmad? Jawapan inilah yang ditulis dengan tinta emas, yang perlu ada dalam setiap jiwa, setiap para pendai kita pada hari ini. Kata Imam Ahmad, "Madza yufiduka an yu'adzaba akhaka li ajlika yawm al-qiyamah." Kata Imam Ahmad kepada rakan-rakan dia ini, kata dia, apa kepentingan kamu? Apa yang kamu dapat seandainya rakan kamu tadi, kawan kamu tadi, Abu Zu'ab tadi, diazab di api neraka disebabkan hanyalah aku minta doa agar dia diazab di api neraka? Itu metodologi para ulama salafun salih. Imam Ahmad qudwatuna. Kata dia, kalau sekadar aku nak doa boleh, tak ada masalah pun. Tapi kalaulah disebabkan dia ini masuk neraka, kita bertepuk tangan sebab dia masuk neraka, apakah kita tidak minta agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia? Sedangkan wal afu aslah, mengampunkan orang itulah yang disyaratkan oleh agama kita sebenarnya. Dia buat salah terang mana sekalipun, kita kena mengampunkan kesilapan orang. Sebab kita sebut dalam konteks salati wa nusuki tadi, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku dendam, menendam, sangat menyaman dan sebagainya.
Maka bila sebut Imam Ahmad sebut perkataan itu, senang sekali, semua tak ada apa, cerita, tak ada masalah pun. Seolah-olah macam Imam Ahmad kata, aku ampunkanlah apa yang Abu Nu'an buat dekat aku, tak apalah, settle lah masalah ini dunia semata-mata. Insya'a azab wa insya'a ghafar. Kalau Allah Ta'ala nak azab, dia azab, nak lepas bebas, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi aku dengan dia clear, di dunia ini tidak ada apa. Baiklah, kat mana saya sampai tadi? Cerita ni dia iltizam dia, wajib. Cerita ni dah loceng pula, bunyi masa pun tak ada. Yang ketiga, bila kita ada kategori yang pertama kita terima itu sebagai sumber hukum, kita ada iltizam kita yang kita bincang dalam bab iltizam kita tadi, maka yang ketiga kita kena ada irtibat. Awalul muslimin itu bergerak daripada irtibat. Irtibat ini bahasa Arab, bahasa Melayu kita nak terjemah mudah ini, kita kena ada sifat cemburu kita, kecemburuan kita. Cemburu itu tidak baik, tetapi kalau dia bertempat dia akan menjadi baik. Bila kita bincang dalam bab cemburu ni, kita hanya nampak cemburu kalau suami kahwin dua, isteri cemburu. Kita namakan sebagai madu. Mana ada madu kalau kahwin dua ni dia tak jadi madu dah. Tetapi yang kita nak cerita kata dalam cemburu dalam Islam itu adalah sifat kecemburuan kita dalam Islam. Dan sifat cemburu di dalam Islam itulah yang melahirkan Islam yang bersifat jati diri yang sebenarnya. Kita terima Islam sebagai hukum, kita iltizam lakukan amal ibadat kita, tetapi lemahnya kita pada hari ini, kita tidak ada cemburu dalam agama kita. Cemburu yang saya artikan, kadang kita nampak benda yang tidak elok, tapi kita nak tegur tu semua. Berat tahu benda ni mungkar, disatukan kalau nak tegur orang nanti masalah besar pula. Kadang-kadang kita dengan jiran kita sebelah sebagainya, kita beranggapan begitu begini dan sebagainya. Sehingga saya ingatlah salah seorang pendakwah kita, Ustaz Zahazan, betul pernah dengar. Ustaz Zahazan pernah cerita lah, satu ketika dia keluar Nuzhah, keluar apa kita istilahkan apa Nuzhah, nama saya belajar bahasa Arab. Nuzhah, Allah tahu apa Nuzhah? Rekreasi lah. Keluar berkreasi di Gombak sana. Ada satu air terjun kat sana. Yalah, masalah besar kalau ustaz tu baru keluar pergi berkelah ni, masalah besar. Kalau orang yang tak ada ilmu, orang yang sengak, yang nampak turut tu tak apa. Tapi kalau kita keluar nak pergi anak kita berenang sekejap lagi, dia timbullah benda air dalam sungai tu. Timbullah duyung, betul-betul duyung. Duyung masyarakat modern ni, kita tak nampak duyung cerita tu cerita tipu, tapi duyung yang realitinya berlaku dalam anak muda kita pada hari ini. Duyung jantan, duyung betina. Tapi duyung yang ada betina yang tak ada. Lalu Ustaz Zahdan cerita, dia pun dah tengok keadaan tak terkawal, dia pun pergi tegur. Bila tegur, apa jadi tuan-tuan dan puan macam kiamat. Datang golongan muda ini nak suruh Ustaz Zahdan itu dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, sebab Ustaz Zahdan keluar tak suruh. Jadi kalau orang ada ilmu ni kena pandai lah. Kalau pergi Nuzhah itu, pergi siahat itu, pergi rekreasi itu, jangan pergi seorang bawa anak bininya. Bawa ajak kawan-kawan sama. Kita buat satu rehlah jama'iyah, buat satu rekreasi secara jama'iyah. Kalau kita nampak benda yang mungkar, kalaulah kita berada dalam kekuatan kita yang cukup kuat, waktu itu baru kita mampu untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau kita ustaz, tetapi cara kita nak menegur kesilapan itu silap. Orang ibu kita duduk kedai kopi ataupun kedai apa mafleh lah kita sebut, kedai mamak, pukul 3 pagi, anak muda duduk teriak sakat kita tu ustaz. Tegur anak muda tengok TV, kena kita. Tengok bola kan, memang kena kita, dia sapu kita, masuk bawah kursi jawab dia. Sebab apa? Sebab cara kita tidak kena. Cemburu kita kepada agama itulah yang penting, tetapi cara bagaimana untuk kita nak terapkan kecemburuan kita itu sehingga bagaimana kita menarik rambut daripada tepung, itulah yang perlu kepada satu kaedah, perlu kepada satu apa kita sebut pengajian, cara bagaimana itu penting. Jadi perlu kepada kita yang pertama terima, yang kedua iltizam, dan yang ketiga kena ada irtibat kita. Kalau irtibat itu tidak ada, kita akan jadi macam mana kita berada pada hari ini. Kita nampak benda mungkar, kita mulalah tarik hadis yang kita hafal. Sebab ngaji lama ni. Ngaji lama lah, duduk ngaji di surau Sabah ni rasa dah 10 tahun, 20 tahun dah. Waktu itu kita pun dah nampak dah. Apa yang kita guna? Mulalah kita guna selemah-lemah iman itu di mana? Dalam hati. Lemah-lemah iman itu dalam hati. Kalau semua kita 100 orang duduk kat sini, semua yang lemah-lemah itu dalam hati, tegur dalam hati, maknanya tak settle kita. Kita akan nampak Islam kita dipijak, kita akan nampak Islam kita segala-galanya.
Dan saya nak tutup lagi 1 minit lagi cerita dalam bab cemburu dalam agama ini. Walaupun poin banyak tapi tak habis juga. Tak apalah tuan-tuan. Pada zaman Nabi SAW, kita semua pernah dengar Ghazwah Uhud, peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul apabila Rasulullah dah bersetuju untuk keluar berperang, walaupun pada asalnya Rasulullah bersetuju untuk mengikut pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul ini duduk di kota Madinah, tidak keluar ke medan Uhud, tetapi disebabkan sokongan, tekanan yang begitu hebat daripada para sahabat, Rasulullah buat keputusan untuk keluar. Sedangkan waktu itu Rasulullah telah buat satu rancangan yang begitu hebat. Antara rancangan yang dibuat oleh Rasulullah ialah Rasulullah mengutuskan Al-Habbab bin Munzir. Hantar, walaupun Rasulullah dah dapat berita daripada Al-Abbas, hantar surat sampai kepada Rasulullah, cerita berapa banyak golongan kufar Quraisy ini, apa yang mereka telah lakukan, begitu begini dan sebagainya. Kalau kita nak disebut masa panjang, tapi Rasulullah belum puas hati. Rasulullah hantar Al-Habbab bin Munzir untuk jadi tanassul, untuk nak curi rahsia ini, dan dia buat balik cerita kepada Rasulullah. Di situ berlaku satu peristiwa yang diceritakan dalam riwayat Al-Waqidi. Untuk boleh baca, kalau tak silap saya, di dalam Rahiqul Makhtub disebut cerita ini. Surat itu sampai ke tangan Nabi, tapi Rasulullah nak cari siapakah orang yang boleh dipercayai untuk nak baca surat tersebut. Sebabkan Rasulullah tak boleh baca surat. Rasulullah panggil Ubay bin Ka'ab. Panggil Ubay bin Ka'ab sebagai qari'. Ubay bin Ka'ab ini memang kita kenal dalam sejarah sebagai seorang yang pembaca kepada surat Nabi. Panggil Ubay bin Ka'ab, bawa pergi ke rumah Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' waktu itu adalah Sayyidul Ansar, ketua kepada puak Ansar. Sebab Rasulullah nak sampaikan mesej daripada surat ini bagi Sa'ad bin Rabi' tahu, dan tahu cara bagaimana untuk mereka nak susun taktik. Bila pergi kepada rumah Sa'ad bin Rabi', isteri Sa'ad bin Rabi' pada waktu itu, bila dia lihat saja Rasulullah datang, dia rasa pelik, mesti ada benda ni. Kalau tak ada benda, Rasulullah tak akan datang ke rumah salah seorang sahabat baginda. Lalu Ubay bin Ka'ab membaca surat tersebut. Di akhir sekali Rasulullah kata, minta kepada Sa'ad bin Rabi', wahai Sa'ad bin Rabi', benda ni kamu kena rahsiakan, jangan pecah. Kalau pecah pun yang tahu antara kita bertiga saja, jangan rahsia, jangan pecahkan. Tetapi dia tak sedar, isteri dia duduk belakang pintu, tengah dengar surat yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab ini, didengar oleh isteri dia. Lalu seorang isteri ini, bila Rasulullah balik dah semua, dia pun tanya, abang, Rasulullah mai buat apa abang? Bahasa kampung saya lah, bahasa orang Ustaz. Rasulullah mari buat apa ya abang? Kata tak ada apa. Sa'ad bin Rabi' kata tak ada apa. Rasulullah datang ziarah macam biasa je lah. Tak abang, mesti ada benda abang. Kalau tak ada benda, Rasulullah takkan datang rumah kita. Lalu isteri dia tekan dia untuk cerita juga. Waktu itu terpacul daripada mulut Sa'ad bin Rabi', disebut dalam bahasa Arab, lebih kurang maksud dia kata, lebih kurang maksud dia, kalau kita istilah Melayu, kita tak usah masa campur dah. Ini cerita orang tua, cerita lelaki, cerita lelaki tak masa campur. Lalu isteri dia tekan juga. Dia kata, kalau abang tak mau cerita, saya nak cerita. Dia cerita, kata Rasulullah tadi mari bagi tahu sekian. Kufar Quraisy keluar 3,000. Detail sebagaimana yang ada dalam surat Al-Abbas ni tadi. Lalu Sa'ad bin Rabi' terpukul, beristighfar panjang. Sebab apa? Ini rahsia antara dia dengan Rasulullah, antara dia dengan Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba rahsia ini terdedah sampai kepada isteri beliau. Maknanya apa itu? Dia telah khianat dengan Rasulullah SAW, sebab rahsia itu telah diketahui oleh isteri beliau. Lalu dia hilang punca, cepat-cepat dia keluar pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya rahsia yang antara aku, kamu dan juga Ubay bin Ka'ab pecah tadi sampai kepada pengetahuan umum, itu adalah disebabkan aku. Dia tak kata disebabkan oleh isteri dia. Itu adalah disebabkan aku, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, sebab apa pula disebabkan kamu? Bukan ada orang lain dengar. Lalu kata dia, isteri aku curi dengar. Jadi macam mana aku nak buat kat isteri aku ni? Kalau kita dah marah pada sampai tahap tu, minta pula pendapat kata guru tu, kata cerai, atau apa bagi orang macam ni. Tetapi Rasulullah SAW kata apa? Khaliha. Rasulullah kata tak apa, biarkan. Dia dengar lah, biarkan. Sebab apa? Sebab tarbiyah yang dapat daripada madrasah Rasulullah SAW. Rasulullah boleh bagi jaminan isteri Sa'ad bin Rabi' itu tidak akan cerita kepada orang lain. Macam mana Rasulullah nak boleh bagi jaminan kepada sampai tahap itu, tuan-tuan dan puan? Itulah yang saya kata proses tarbiyah yang dididik oleh Rasulullah SAW.
Cemburunya umat Islam dahulu pada zaman tersebut. Yang cerita kata irtibat mereka, cintanya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tahap itu. Tapi kita hari ini lah kalau rahsia kita pecah. Ada pula mesyuarat tingkap. Kita keluar kerja, isteri kita buka tingkap sebelah kanan sampai kepada jalan kanan, buka tingkap kiri sampai kepada jalan kiri. Kita tidak ada satu sikap yang min husnil islami tarku ma la yarni. Di antara kebaikan dalam Islam itu adalah seseorang itu meninggalkan benda yang sepatutnya dia tidak buat. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Benda yang kita rasa kita tak perlu tahu, jangan kita beritahu. Kita simpankan benda itu sebagai rahsia. Tapi itu tidak ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita dengan meja jiran kita yang tumbang tengah malam. Besok tak tanya selalu. Katanya dia tanya jiran sebelah, dengar tak semalam? Aku dengar. Baik, takkan sampai kena meja tumpang tengah malam kita nak pergi selidik begitu. Kemudian dapat cerita kata dia boleh ni nak cerai kat cerai dah. Habis kita. Jadi kita tak nak dalam masyarakat kita, masyarakat Islam kita, kalau hilang jati diri kita yang bersifat tadi, kita terima itu sebagai hukum, hilangnya iltizam kita kepada agama kita, dan hilangnya asas yang lebih besar itu kecemburuan kita kepada agama kita, maka tidak ada lagi jati diri kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Walaupun saya hanya bersebut 2 poin, jadi sebetulnya dia ada 4, tapi masalah habislah tak sempat sekali itu sahaja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Cukuplah sekadar itu untuk kita jadikan mesej yang saya sampaikan pada pagi ini. Kalaulah seandainya memberikan manfaat kepada tuan-tuan, sama-sama kanlah kita sampaikan, kita coba mesej tersebut untuk meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya saya terkasar bahasa ataupun benda tersebut datang daripada keburukan diri saya sendiri, maka terpulanglah kepada tuan-tuan untuk nak mengambilnya ataupun nak membedakannya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita sudahi dengan tasbih kafarat dan surah Al-Nas. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu